Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Farouk Nu'man bin Zamri, yang disayangi rakan-rakan sekalian. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu penggunaan vaksin. Saya Nur Hadi bin Muhammad Bakri bernombor metrik I1810299 akan memulakan pembentangan ini, iaitu pengenalan kepada penggunaan vaksin. Sejarah penciptaan vaksin pertama di dunia pada tahun 1796 oleh Edward Jenner. Walaupun dalam sejarah inokulasi bahan yang didapat dari nanah pesakit cacar telah diberikan kepada orang yang sihat pada 2000 tahun yang lalu di China dan India, tapi Edward Jenner ni dianggap sebagai orang yang pertama yang memperkenalkan konsep imunisasi moden. Edward Jenner ni berhasil melakukan inokulasi bahan yang didapatkan dari nanah cowpox ataupun cacar lembu kepada pesakit untuk mencegah cacar yang disebabkan oleh virus sejenis. Maksud inokulasi ini adalah penyuntikan antigen seperti vaksin virus ke dalam tubuh individu, atau dalam bahasa mudah, pemvaksinan lah. Di Malaysia ni sejak awal 1950-an, vaksin telah diberikan melalui program imunisasi kebangsaan bagi melindungi rakyat daripada cegahan vaksin. Vaksin ini mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen ni dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun sistem imuniti tubuh dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Contohnya sekarang ni COVID-19. Maka dalam pembentangan ini kami akan membincangkan selebih lanjut tentang maksud vaksin secara detail, tentang kebaikan dan keburukan vaksin, fatwa dan hukum pengambilan vaksin serta isu semasa dan lain-lain. Selanjutnya, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Syuib bin Raja Kamaluddin, I18102597. Kita masuk kepada definisi vaksin. Definisi vaksin ini terdapat beberapa maksud, beberapa definisi daripada pelbagai rujukan utama. Yang pertama, daripada Kamus Bahasa dan Pustaka, yang menyatakan vaksin ialah benih cacar yang dilemahkan dan disuntikkan ke dalam badan untuk menjauhkan seseorang daripada dijangkit penyakit cacar. Cacar ni bahasa mudahnya untuk kita faham ialah virus. Kemudian kita masuk kepada buku The Development of New Vaccine, Gordon L. Ida, yang menyatakan vaksin ini adalah satu antibody yang membawa maksud daya pertahanan dan satu-satunya mekanisme yang boleh menghalang, serta suntikan digunakan untuk tujuan melawan agen. Di sini menyatakan vaksin ini sebagai antibody untuk mempertahankan badan manusia daripada dijangkiti virus, serta suntikan vaksin itu bertujuan untuk melawan agen, iaitu virus. Kemudian Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan vaksin berasal daripada bahasa Latin, iaitu vacca, iaitu sapi, dan vacina, iaitu cacar sapi. Selain itu juga Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan vaksin ini adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisma alami atau liar. Maksud di sini, vaksin ini digunakan sebagai kekebalan aktif dalam badan manusia, dan dengan adanya vaksin ini dapat mencegah atau mengurangi infeksi sesuatu penyakit itu yang telah masuk ke dalam badan manusia. Itulah apa orang panggil
fungsi vaksin itu sendiri. Vaksin juga berupa virus atau bakteria yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin ni sebagai kita tahu, dia diperbuat daripada virus ataupun bakteria. Maksudnya vaksin ini memang diperbuat daripada bakteria ataupun virus untuk melemahkan virus yang lain yang masuk ke dalam badan manusia sendiri. Itu sajalah antara definisi vaksin. Kita masuk kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Saiful Ihsan bin Muhammad Nasir. Nombor metrik I18102829. Okey, insyaAllah hari ini saya akan teruskan dengan pembentangan yang bertajuk isi kandungan vaksin. Okey, pertamanya untuk pengetahuan umum, vaksin, setiap vaksin mengandungi kandungannya masing-masing. Seperti contohnya kalau macam vaksin untuk COVID, dia ada kandungannya yang tersendiri. Contoh kepada vaksin rubella dan macam-macam jenis vaksin yang wujud kat Malaysia ni, semuanya ada wujud ataupun kandungannya masing-masing. Okey, hak ni pengetahuan secara umum. Selalunya vaksin ada apa? Okey, hak ni kandungannya. Yang pertama ialah dia dipanggil sebagai antigen, bahan aktif yang dipanggil antigen. Okey, antigen ni dia ada dua bentuk. Dia bukan dua bentuk, dia dalam 4 bentuk. Okay, yang pertama ialah virus hidup, virus yang telah dimatikan, protein virus yang telah disucikan, yang keempat toksin bakteria yang telah dimatikan ataupun yang telah dilemahkan. Okey, itu jelas. Okey, ingat antigen. Okey, seterusnya ialah mengandungi komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, adjuvan dan beberapa komponen yang lain. Okey, setiap komponen ni dia mengandungi tujuan dia ataupun fungsi dia tertentu untuk menyumbang kepada kualiti, keselamatan dan keperkesanan sesuatu vaksin. Okey, vaksin ni dia tidak mengandungi bahan yang boleh membahayakan tubuh badan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, untuk pengawet, dia fungsi dia untuk menstabilkan vaksin, serta dia mencegah pembiakan bakteria dan kulat dalam vaksin. Okey, dia banyak dia selalu digunakan ialah thimerosal atau thimerosal. Dia nama dia saintifik lah. Dia mengandungi sejenis raksa yang dinamakan ethyl mercury. Kalau siapa pernah dengar lah. Okey, hak ni semua orang kata bahasa saintifik. Okey, seterusnya ialah penstabil. Okey, penstabil ni berfungsi untuk mencegah komponen vaksin dari melekat di dinding botol vaksin. Okey, dia juga mengekal keselamatan, keberkesanan vaksin. Hak ni lah fungsi penstabil. Dia dalam keadaan yang suhu yang pelbagai. Gelatin dan lactose sorbitol adalah contoh bahan penstabil. Tu jenis dia. Sebagai contoh, lactose sorbitol. Okey, seterusnya ialah adjuvan. Okey, adjuvan ni untuk apa? Untuk meningkatkan tindak balas sistem ketahanan tubuh terhadap vaksin. Okey, adjuvan ni dia sering guna adalah garam aluminium, bukan garam biasa, garam aluminium, dikenali sebagai alum. Okey, dulu kalau kita ambil sain ataupun saintulin ada nama sebagai alum. Okey, pengambilan aluminium dari vaksin ni adalah lebih rendah berbanding dia rendah dengan pengambilan harian dari makanan ubat seperti antisid. Dia rendah. Pengambilan ini dia rendah daripada dari pengambilan harian kita seperti makanan, ubat-ubatan seperti antisid tu. Okey. Seterusnya dia sama ada secara berasingan atau kombinasi, menunjukkan bahawa tiada bukti garam aluminium dalam vaksin menyebabkan sebarang kesan sampingan. Kiranya kalau ada garam aluminium ni, dia tidak
menunjukkan tidak menyebabkan sebarang kesan sampingan serius atau kesan sampingan jangka masa panjang. Okey, itu je lah pengetahuan sebagai umum apa ada dalam vaksin. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Izzat bin Muaz, I181021818. InsyaAllah hari ini akan meneruskan pembentangan daripada sahabat saya dan menyentuh mengenai badan yang menguruskan vaksin. Okey, baik. Bercakap mengenai badan yang menguruskan vaksin ini, pada pendapat individu, iaitu pada pendapat saya, vaksin ini telah dikeluarkan untuk mencegah sesuatu penyakit daripada tertular, lagi-lagi penyakit yang berjangkit seperti apa yang kita hadapi sekarang, iaitu penyakit pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara. Akan tetapi tiada badan tetap yang menguruskan vaksin ini. Semua data yang di mana vaksin dicipta akan dihantar dan diselidik oleh WHO, iaitu World Health Organization. Setelah disemak dan diperiksa sama ada sesuai ataupun tidak untuk mencegah sesuatu penyakit ini, barulah ianya akan disebarkan atau dihantar ke sesuatu negara. Di Malaysia pula, vaksin ini sudah semestinya akan berada di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM. Seperti kita tahu, pada baru-baru ini COVID-19 telah melanda negara dan vaksin telah pun tiba pada awal tahun 2021 ini. Vaksin COVID-19 ini telah diterima daripada luar negara dan telah dikelola oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang diketuai oleh menterinya, iaitu Yang Berbahagia Khairi Jamaluddin. Setelah vaksin COVID-19 tiba di Malaysia, jawatan khas telah ditubuhkan untuk menyelia dan menyelidik vaksin tersebut, iaitu Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Dan akhir sekali, apabila vaksin ini bakal diberi dan akan disuntik kepada orang yang memerlukan, satu lagi badan khas telah dicipta untuk mengelola majlis imunisasi COVID-19 ini, iaitu untuk memberi vaksin kepada orang yang memerlukan untuk COVID-19 ini, iaitu Badan Bertindak Imunisasi COVID-19. Oleh itu, bagi pendapat saya, setelah apa yang saya cari, apa yang telah saya kaji, penyakit yang memerlukan vaksin ini seperti influenza, difteria, tetanus, polio, sakit berguk dan banyak lagi penyakit yang memerlukan vaksin. Bagi saya, vaksin yang digunakan untuk merawat datang daripada pelbagai tempat dan tiada badan khas yang menguruskan, yang telah dicipta untuk menguruskan vaksin ini. Akan tetapi, vaksin tersebut akan diselidik dan dikaji terlebih dahulu sama ada ianya sesuai ataupun tidak untuk orang yang memerlukan vaksin ini. Maksudnya di sini ialah vaksin ini tidak terdapat satu badan khas untuk mengelola vaksin tersebut, akan tetapi banyaklah badan-badan yang telah dicipta untuk mengkaji dan mencipta vaksin ini, dan seterusnya akan dikaji dan akan diberi kepada orang yang memerlukan. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Tuan Kuarizi bin Tuan Hassan, I181022756. Okey, saya sama pembentangan berkenaan kelebihan dan kelemahan vaksin. Apabila kita bercakap tentang suatu perkara, tidak terlepas daripada kelebihan dan kelemahan vaksin. Begitu juga dengan vaksin, ada kekurangan dan kelebihannya. Vaksin adalah enjin yang bertindak untuk merangsang sistem pertahanan badan bagi melawan bakteri atau virus yang menyerang dalam tubuh badan manusia. Dengan adanya teknologi sekarang, vaksin telah dicipta, suntikan vaksin ini diberi nama imunisasi. Okey, kita pergi pada poin yang pertama, kelebihan vaksin. Vaksin adalah cara yang paling efektif dalam mencegah dan menguatkan penyakit berjangkit, khususnya apabila kita mengambil vaksin ini, lebih banyak kelebihan daripada kelemahan. Pengambilan vaksin membuktikan bahawa ia lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan, sekaligus tidak bercanggah dengan Islam kerana memberi manfaat kepada pesakit.
Amat sedih apabila vaksin dikaitkan dengan konspirasi dan sebagainya, menyebabkan ada anak-anak orang Islam yang tidak diberi vaksin oleh ibu bapa mereka, menyebabkan mereka itu lebih lemah dari segi daya tahan, sekaligus boleh menyebabkan berlaku kematian. Yang kedua, vaksin adalah selamat kerana manfaatnya jauh lebih besar daripada kesan sampingan yang mungkin timbul. Vaksin ini adalah perubatan moden. Jadi, bukti saintifik menunjukkan bahawa vaksin ini adalah satu yang terbukti boleh menyelamatkan nyawa dan mencegah penyakit. Dan terakhir, kelebihan vaksin, imunisasi memberi faedah kepada kanak-kanak kerana dapat mengelakkan daripada dijangkiti pelbagai penyakit berjangkit yang serius seperti polio, campak dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini boleh mengakibatkan kecacatan dan kematian. Kebanyakan penyakit berjangkit ini tidak mempunyai rawatan yang khusus dan boleh mengakibatkan kesan sampingan dan komplikasi yang teruk atau kekal. Imunisasi juga dapat mengelakkan kesengsaraan yang dialami oleh kanak-kanak dan juga ahli keluarga. Kita pergi kepada seterusnya, kelemahan vaksin. Poin yang pertama, penolakan vaksin sebagai satu daripada ancaman kesihatan global, kerana tindakan itu adalah antara faktor utama kemunculan semula penyakit berjangkit. Kerana vaksin ini memberi kesan yang positif kepada tubuh badan kita dan mengawal penyakit berjangkit dalam badan manusia jangka masa yang panjang. Yang kedua, penolakan pengambilan vaksin akan menyebabkan seseorang individu itu terdedah kepada pelbagai penyakit seperti campak, bergus, rubella, polio dan TB. Umpamanya penyakit polio, ia masih berleluasan di negara ketiga, contohnya Afrika. Ini boleh dicegah dengan memberi vaksin polio. Kesan sampingannya ialah akan berlaku kecacatan. Jadi, elok mencegah daripada awal lagi. Polio adalah penyakit virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf manusia. Yang terakhir, kelemahan vaksin, keraguan terhadap bahan pembuatan vaksin dan timbul dalam kalangan masyarakat yang anti vaksin. Pengamal perubatan kini berhadapan cabaran besar dalam usaha mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat umum tentang pentingnya pengambilan vaksin ini. Fahaman anti-vaksin adalah ancaman serius. Golongan anti-vaksin tidak wajar merisikokan kesihatan masyarakat dengan menafikan suntikan vaksin. Sebenarnya mereka yang anti-vaksin bukannya dalam kalangan yang orang yang tak pandai. Jadi kita menghadapi cabaran besar untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin, kerana mereka ada pengaruh untuk mengajak orang lain mempercayai fahaman mereka ini. Itu saja daripada saya, insya-Allah diteruskan oleh kawan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azlam bin Abdul Kadir. Nombor matrik I17302454. Okey, insya-Allah saya akan terangkan berkaitan dengan fatwa dan hukum pengambilan vaksin berdasarkan badan fatwa, iaitu badan yang berautoriti. Okey, berdasarkan isu vaksin ini, muzakarah ulama bersepakat bahawa makanan dan vaksin ini termasuk ubat-ubatan dibenarkan dalam Islam dengan syarat bahan yang digunakan itu adalah baik dan halal. Okey, maksud daripada muzakarah ini, ulama mengatakan bahawa asal kepada sesuatu perkara itu adalah diharuskan, kecuali ada nas-nas yang membatalkannya ataupun pihak-pihak yang berautoriti membatalkannya. Okey, dan sekiranya dibenarkan dalam agama Islam, sekiranya tiada unsur-unsur yang boleh memudaratkan manusia, seperti dalam vaksin itu ada unsur-unsur bahan kimia, unsur-unsur yang haram dan sebagainya. Okey, walaupun vaksin itu diharuskan dan sudah sahih ia adalah halal,
Tapi dengan syarat sekiranya kita menggunakan vaksin itu tidak memudaratkan tubuh badan manusia, itu baru diharuskan dalam Islam. Sekiranya menggunakan vaksin itu boleh memudaratkan kesihatan manusia, maka agama Islam melarang menggunakan vaksin. Okey, itu berdasarkan poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, muzakarah memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin adalah diharuskan dan diwajibkan. Okey, ini bertetapan dengan situasi sekarang ini, iaitu situasi COVID-19. Okey, kepada siapa diharuskan? Kepada orang awam. Dan kepada siapa diwajibkan? Kepada barisan-barisan hadapan seperti frontliner dan sebagainya. Okey, ini mengikut kepada situasi umum. Okey, ini juga bertetapan dengan konsep la darara wala dirara. Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Okey, ini bertetapan juga dengan dalil daripada surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Okey, ini berdasarkan daripada poin yang kedua. Okey, seterusnya poin yang ketiga, jika diperbuat daripada najis, ia terbahagi kepada dua. Kalau ada alternatif lain, maka haram menggunakan vaksin najis. Okey, ini berdasarkan daripada muzakarah mufti wilayah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar dan ia telah menjadikan bagi tiap-tiap penyakit itu ada penawar. Maka kamu berubatlah dan jangan berubat dengan perkara yang haram. Okey, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, haram kita menggunakan vaksin najis. Okey, ini adalah asas yang pertama. Okey, sekiranya tiada alternatif lain. Sekiranya tiada alternatif lain, kita dibolehkan menggunakan vaksin najis. Jika tidak ada alternatif lain, dibolehkan kerana ia termasuk dalam darurat dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, kaedah ini bertetapan dengan ad-darurat tubihul mahzurat. Mudarat mengharuskan yang haram, tetapi dengan syarat darurat cukup yang perlu sahaja, tidak berlebih-lebihan. Contohnya, sekiranya pesakit itu cukup dengan satu suntikan tetapi kita menggunakan dua suntikan, itu adalah dilarang dalam Islam, diharamkan dalam Islam kerana menggunakan berlebih-lebihan. Okey, ini juga Allah juga ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Barang siapa yang jatuh dalam situasi tiada pilihan dan tidak menggunakan berlebih-lebihan, maka ia tidak berdosa. Okey, ini berdasarkan daripada penggunaan vaksin yang halal dan juga yang haram. Okey, memudaratkan tubuh badan manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama, mudarat besar. Yang kedua, mudarat kecil. Sekiranya kita menggunakan vaksin ini, boleh menimbulkan sakit perut, pening kepala, hilang selera makan. Itu dinamakan mudarat kecil dan diharuskan dalam Islam. Sekiranya kita tidak mengambil vaksin, boleh memudaratkan kepada kesihatan manusia seperti mati dan sebagainya. Itu mudarat besar. Jadi, berdasarkan situasi ini, kita boleh mengambil berdasarkan mudarat kecil. Okey, poin yang last sekali, darurat benar-benar berlaku. Sekiranya pesakit itu tidak mengambil vaksin yang najis ini, boleh menyebabkan kematian. Itu diharuskan dalam Islam. Boleh mengambil vaksin yang najis sekiranya tiada jalan alternatif lain, tetapi tidak boleh menggunakan berlebih-lebihan. Okey, ini bertetapan juga dengan dalil daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ilal tahlukah. Dan janganlah kamu mencapakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Okey, ini
berdasarkan poin-poin yang penting daripada badan berautoriti. Okey, sekian dahulu daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof. Nama Matric I1810247. Saya akan menyambung pembentangan dalam bab penggunaan vaksin. Dan pada bahagian saya adalah berkenaan dengan pandangan ulama berkenaan dengan penggunaan vaksin. Baik, pandangan ulama yang pertama saya mengambil daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang merupakan mantan mufti Saudi. Beliau ditanya tentang hukum berubat sebelum berlakunya sebarang penyakit seperti menggunakan vaksin. Maka menurut Syekh Abdullah bin Baz, dia mengatakan tidak mengapa untuk melakukan rawatan apabila ditakuti berlakunya penyakit disebabkan terdapatnya wabak atau faktor-faktor lain yang boleh ditakuti berlakunya penyakit disebabkannya. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz ini, dia kata tidak mengapa kita mengambil rawatan apabila kita takut terhadap sesuatu penyakit itu. Dia kata tidak mengapa kita mengambil rawatan. Maka tidak ada masalah untuk memberikan ubat atau rawatan bagi menghalang sesuatu bala yang ditakuti berlaku. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, tidak mengapa kita mengambil ubat atau perawatan untuk menghalang penyakit atau bala itu kena kepada kita. Dan dia membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'in tamaratin ajwatun lam yadurruhu dhalika al-yawm sammun wala sihrun. Yang bermaksud, sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwa tidak akan memberi kemudaratan kepadanya pada hari tersebut, dan juga racun serta sihir. Dia tidak akan terkena racun dan sihir. Hadis Muslim. Maka pendapat yang pertama daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini, dia mengatakan penggunaan vaksin itu dibolehkan. Baik, seterusnya kita pergi pula pendapat yang kedua. Daripada Sahibul Samaha Datuk Muhammad Syukri Muhammad yang merupakan mufti negeri Kelantan. Menurutnya, Islam mengharuskan penggunaan vaksin walaupun ia mengandungi bahan terlarang jika tiada pilihan ubat-ubatan yang lebih baik. Kata beliau lagi, vaksin ini memang diharuskan oleh Islam kerana ia merupakan satu daripada al-wiqayah, iaitu satu kaedah penjagaan kesihatan di dalam Islam. Menurut Sahibul Samaha Mufti Kelantan, dia kata pengambilan vaksin itu adalah diharuskan, walaupun isi kandungan vaksin itu terlarang, jika tidak ada lagi ubat-ubatan yang lain. Maka penggunaan vaksin itu diperlukan jika tidak ada ubatan-ubatan yang lain. Baik, seterusnya saya mengambil pandangan daripada Sahibul Samaha Datuk Dr. Asri Zainul Abidin yang merupakan mufti negeri Perlis. Ini vaksin kepada kanak-kanak. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-23 yang bertarikh 3 hingga 4 Oktober 2016 telah memutuskan bahawa pengambilan vaksin bagi melindungi anak dari serangan wabak termasuk dalam tanggungan ibu bapa atau penjaga yang wajib ditunaikan. Kecuaian dalam menunaikan tanggungjawab mengambil vaksin ini sehingga membawa mudarat kepada anak-anak adalah berdosa. Keengganan mengambil langkah pencegahan sehingga boleh menyebabkan penularan wabak penyakit berbahaya ke dalam masyarakat merupakan satu lagi dosa. Jadi vaksin untuk kanak-kanak kan, kalau kanak-kanak ni dia ada satu vaksin untuk tak mau bagi dia penyakit seperti Ebola dan sebagainya, maka wajib bagi ibu bapa untuk mengambil vaksin kepada anak-anak mereka. Baik, kita pergi pula kepada kesimpulannya untuk bahagian ini. Secara kesimpulannya, berdasarkan fatwa serta pandangan ulama yang dinyatakan daripada kawan saya di badan otoriti dan juga saya bagi pandangan ulama individu, maka jelaslah bahawa hukum pengambilan vaksin adalah diharuskan bagi mengelakkan darurat yang lebih besar. Hal ini bertepatan dengan kaedah fiqhiyah yang bermaksud kemudaratan dibendung dengan semungkin yang dapat, di mana pengambilan vaksin itu adalah cara untuk kita membendung kemudaratan semampu yang boleh. Dan selain itu berdasarkan juga satu kaedah
al-wiqayah khairun minal ilaj, di mana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Kita mengambil vaksin itu merupakan salah satu cara untuk kita mencegah. Misalnya kita mengambil vaksin COVID-19, kita nak mencegah daripada penyakit COVID-19 itu terhadap diri kita, maka ianya adalah diharuskan. Jadi sekian daripada saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amirul Mem Muhammad Sanusi, I181028807. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hujah golongan yang menolak vaksin. Antara hujah yang diberikan oleh golongan yang menolak vaksin ini, yang pertama adalah vaksin ini memberi kesan sampingan yang memudaratkan. Mereka berpendapat bahawa kandungan vaksin boleh menyebabkan penyakit lain yang lebih serius. Contohnya, seseorang itu ada penyakit, kemudian dia ambil vaksin untuk mengawal ataupun mencegah penyakit itu. Tetapi mereka berpendapat apabila seseorang itu mengambil vaksin, maka dia akan mendapat penyakit lain yang lebih serius. Hujah yang seterusnya adalah vaksin tidak halal. Dapat golongan yang menolak vaksin ini turut menggunakan hujah yang berkaitan keagamaan bagi mengukuhkan pandangan mereka. Dalam hal ini, mereka mendakwa bahawa vaksin itu dihasilkan daripada bahan-bahan seperti najis dan juga tidak suci. Puncanya ialah proses vaksin ini menggunakan bahan yang diperbuat daripada babi serta organ haiwan seperti kera dan kuda. Oleh sebab itu, timbul keraguan terhadap halal dan haram produk vaksin ini menjadi perdebatan utama dalam masyarakat, sama ada vaksin itu halal atau haram. Seterusnya adalah hujah mereka adalah vaksin dilarang dalam agama. Terdapat sekelompok masyarakat yang menafikan vaksin sebagai salah satu kaedah perubatan pencegahan kerana perkara tersebut dilarang oleh agama mereka. Mereka ni berpendapat bahawa penyakit datang daripada Tuhan, maka proses penyembuhan penyakit adalah urusan Tuhan dan manusia tidak berhak mencampur tangan urusan tersebut. Jadi mereka dengan hujah mereka itu berpendapat bahawa vaksin ini dilarang dalam agama. Seterusnya adalah vaksin merupakan satu teori konspirasi barat. Sebahagian anggota masyarakat turut menolak vaksin kerana mendakwa bahawa vaksin merupakan salah satu daripada rancangan barat untuk melemahkan manusia. Hal ini kerana dengan vaksin mereka berpendapat bahawa vaksin dapat mengawal kelahiran dan mengehatkan populasi masyarakat. Mereka juga berpendapat bahawa pihak barat yang menyebabkan penyakit itu wujud dan juga mereka juga yang menciptakan vaksin untuk mengamburi mata dunia. Apabila perkara itu berlaku, maka mereka mendapat keuntungan. Hujah yang seterusnya adalah pengamalan perubatan sunnah pengganti vaksin. Terdapat sesetengah masyarakat juga yang berpendapat bahawa pengamalan perubatan sunnah lebih berkesan daripada menggunakan vaksin. Hal ini kerana setiap perkara yang dilakukan Rasulullah, mereka berpendapat pasti akan ada kelebihannya dan mereka hanya berserah kepada sunnah Rasulullah tanpa ada ikhtiar kepada perkara-perkara yang lain. Sekian.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamaluddin bin Musa, nombor matrik I1810268. Dan saya selaku pembentang terakhir bagi kumpulan ini. Saya akan membincangkan berkenaan dengan tajuk isu semasa dalam kajian ini, iaitu isu semasa berkenaan dengan vaksin COVID-19. Mana penghasilan vaksin ini dijalankan dalam keadaan yang dikawal dengan begitu rapi. Semua penghantaran vaksin tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan antarabangsa serta ianya perlu mematuhi spesifikasi amalan penghilangan baik atau disebut sebagai GMP. Vaksin ini diberikan secara suntikan sebanyak 2 dos bagi memastikan perlindungan yang sepenuhnya dapat dicapai. Vaksin ini berhak untuk diterima bagi semua individu yang berusia 18 tahun ke atas, namun ianya bergantung kepada tahap kesihatan seseorang individu tersebut sebelum menerima suntikan vaksin COVID-19. Di mana individu yang telah menerima vaksin COVID-19 ini akan mempunyai antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19, di mana antibodi itu akan melindungi individu berkenaan daripada jangkitan COVID-19 serta tidak menyebarkan virus itu. Kesan sampingan yang mungkin berlaku itu tidak akan berpanjangan, seperti sakit di bahagian suntikan, rasa letih, sakit kepala dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini, saya mungkin terlintas dengan petikan daripada khutbah solat Jumaat yang mengatakan bahawa kita ni perlulah menerima saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ini adalah petikan daripada khutbah solat Jumaat. Yang mana seperti kita sedia maklum, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita tidak perlu gusar dan ragu-ragu apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Hal ini kerana ianya tidak akan membatalkan puasa kita. Kerana perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan apa hukum keharusannya melalui mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Okey, itu adalah berkenaan dengan isu semasa berkaitan vaksin COVID-19. Seterusnya kita melihat kepada pendapat beberapa badan berautoriti agama berkenaan dengan vaksin COVID-19. Yang pertama daripada Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir, di mana Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Tayyib melalui Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar menyatakan bahawa pendapat dan fatwa oleh semua institusi fiqh moden yang mengemukakan pandangan tentang keharusan memanfaatkan sebarang bentuk yang terkait dengan sel manusia sekiranya ia boleh menghilangkan wabak corona atau menjadi ubatan terhadapnya, maka ketika itu hukumnya ialah harus. Yang kedua daripada Majlis Fatwa Kerajaan Emirah Arab Bersatu UAE menyatakan akan keharusan penggunaan vaksin COVID-19 dan menyeru untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam menjayakan pelaksanaan suntikan vaksin. Yang ketiga daripada Majma' Fuqaha Asy-Syariah Amerika, di mana menggunakan dan mengambil suntikan vaksin COVID-19 adalah harus atau sunat, manakala kepada yang terlibat secara langsung, iaitu daripada barisan hadapan atau kita sebut sebagai frontliner, itu hukumnya adalah wajib untuk maslahat umum. Dan yang keempat adalah Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia, di mana mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah MKI kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia
di mana ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Jadi Tok Ai kata kita ni perlulah untuk menerima saranan kerajaan itu untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19, di mana kita tidak perlu gusar dan ragu-ragu kerana sesungguhnya vaksin COVID-19 itu telah dinyatakan diperhalusi. Maksudnya penggunaan vaksin COVID-19 dibolehkan untuk merawat penyakit daripada COVID-19. Itu saja daripada saya dan juga kumpulan kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.